Buletin Didik 21 April bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebahagian besar bumbung bangunan Sekolah Agama Menengah Rawang Selangor musnah sekelip mata. Kejadian berlaku Selasa lalu, kira-kira jam 4.15 petang hingga 4.45 petang ketika cuaca hujan lebat disertai angin ribut kencang. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah, Roslan Matjuri memaklumkan, sewaktu kejadian ribut itu, semua pelajar luar dan yang tinggal di asrama sudah dibenarkan pulang ke rumah mulai 2.30 petang. Justru tiada kecederaan maupun kemalangan jiwa membabitkan hampir 700 warga sekolah. Tambahnya, kerosakan juga berlaku pada pendawaian elektrik Blok A, bumbung Dewan Serbaguna, kabin dan stor sukan, bumbung asrama, pagar asrama, garaj kereta, anjung koperasi, dapur kantin dan beberapa kerosakan kecil yang lain. Setakat ini, anggaran kerugian adalah kira-kira RM460,000. Bantuan segera tiba daripada pelbagai agensi, antaranya Majlis Perbandaran Selayang MPS, Jabatan Kerja Raya JKR, Wakil Rakyat, Pejabat Setiausaha Kerajaan SUK serta Jabatan Amal dan Alumni SAM Rawang. Turut membantu adalah tindakan segera daripada Pejabat Pendidikan Daerah PPD Gombak, Pejabat Agama Islam Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor JPNS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Sehari selepas kejadian itu, guru-guru PIBG, pelajar dan masyarakat setempat datang ke sekolah bergotong royong membersihkan dan mengemas sekolah. Akademi Muzik St. Patrick Tawau diharap dapat melahirkan bakat-bakat baru dalam industri muzik tanah air. Akademi yang ditubuhkan pada tahun 2017 telah mendidik ramai pelajar dari sekolah menengah dan rendah di daerah itu. Penubuhan akademi berkenaan juga antara lain bertujuan untuk menyatupadukan pelajar di daerah berkenaan melalui pendidikan muzik. Setakat ini, lebih 500 pelajar dari sekolah menengah dan rendah telah mengikuti pengajian muzik di akademi berkenaan yang tidak dikenakan sebarang bayaran. Menurut pengurus akademi, Sumarni Yabidin, sejak penubuhan akademi berkenaan, mereka telah bergerak ke banyak tempat untuk membawa pelajar melakukan persembahan selain menerima beberapa anugerah. Katanya, akademi itu juga menggalakkan pelajar untuk membuat persembahan di luar selain menerima tempahan daripada pihak yang ingin mendapatkan hikmat persembahan mereka. Saya harap akademi St. Patrick akan sentiasa berjuang untuk melahirkan bakat-bakat yang lebih menonjol kepada murid-murid yang sedia untuk belajar di dalam bidang seni muzik khasnya. Mula beroperasi pada 7 pagi sehingga pukul 4 petang, tapi ramai murid-murid mengambil kesempatan untuk belajar pada sebelah petang. Oleh kerana mereka sekolah pagi, mereka boleh belajar pada sebelah petang. Akademi St. Patrick menawarkan pelbagai jenis instrumen seperti drum, keyboard, vokal, gitar, ukulele dan violin. Kami dulu pinjam, lepas tu kami start grow. Lepas tu ramai dari sini, dari darjah sampai ke menengah orang belajar di sini. Sebab akademi kan terbuka untuk sekolah menengah, sekolah rendah semua. Saya berasa sangat seronok berada dalam akademi ini dan pada masa yang sama saya dapat mencipta memori, belajar banyak benda yang baik dan dapat jumpa dengan rakan-rakan dari semua tempat. Sebab muzik ini adalah terbuka kepada semua dan semua orang boleh mempelajarinya, tidak kira agama, bangsa. Saya harap pada masa akan datang skill saya dalam muzik akan lebih berkembang dan mungkin dapat mencipta lagu untuk kumpulan, untuk mungkin lagu solo. Menjelang Aidilfitri esok, pastinya ramai warga kota tidak sabar pulang ke kampung halaman masing-masing bagi menyambut Aidilfitri. Bagaimanapun, beberapa langkah keselamatan kediaman perlu dititik beratkan apabila meninggalkan rumah bagi mencegah risiko pecah rumah dan kebakaran. Keprihatinan komuniti setempat juga memainkan peranan penting dalam memastikan kawasan kejiranan berada dalam keadaan yang selamat dan tenteram. Menurut Polis Selangor, sebanyak 2,415 kes pecah rumah dilaporkan di Selangor pada tahun lalu mengakibatkan kerugian hampir 22 juta ringgit. Kerugian melibatkan kecurian barang kemas, barangan peribadi seperti komputer riba, telefon bimbit dan jam tangan selain wang tunai.
Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilamtai berkata, pemilik rumah diingatkan untuk berwaspada dengan keselamatan kediaman sebelum meninggalkannya. Masalah yang pertama iaitu berkenaan dengan kemungkinan ini perompak ataupun pencuri lah akan mengambil kesempatan untuk mencerubui ini kediaman yang itu kosong dan melakukan sesuatu jenayah. Masalah yang kedua iaitu isu tentang kebakaran. Apabila sebuah rumah ada kekosongan, kemungkinan bahawa akan ini berlakulah ini sesuatu lah, misalnya masalah tentang short circuit boleh berlaku ataupun ada Swiss. Tambahnya, pemilik rumah perlu peka akan langkah yang perlu diambil seperti mengunci pintu masuk dan tingkap yang mana boleh menjadi ruang kepada pencuri memecah masuk. Penggunaan kamera litar tertutup CCTV yang mudah didapati dengan harga yang mampu milik juga dilihat satu peranti yang boleh membantu mengawasi kediaman apabila ketiadaan mereka. Bagaimanapun, peranan komuniti juga dilihat satu instrumen penting dalam mewujudkan ketenteraman sesebuah kejiranan. Misalnya, jiran tetangga yang tidak menyambut Aidilfitri atau pulang ke kampung halaman boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dan pemilik kediaman. Penghuni berkenaan sebenarnya boleh jadi mata dan telinga. Maksud saya ialah bahawa sekiranya berlaku sesuatu itu kejadian, jadi mereka boleh membantulah melaporkan kepada pihak berkuasa, melaporkan kepada pihak polis, ataupun mereka boleh memaklumkan itu kepada itu pemilik. Jelasnya, konsep komuniti yang selamat dapat digunakan bukan sahaja pada musim perayaan semata-mata, malah pada hari-hari biasa yang lain. Selain itu, orang ramai khususnya pemilik rumah turut digalakkan untuk memuat turun aplikasi Volunteer Smartphone Patrol atau lebih dikenali sebagai VSP dalam mewujudkan kolaborasi dan kerjasama strategik mencegah jenayah bersama masyarakat tempatan sebagai mata dan telinga pihak polis. Bukan sahaja rumah perlu dipastikan selamat sepeninggalan kita pulang beraya di kampung. Kenderaan yang digunakan juga mesti dalam keadaan tip-top bagi memastikan perjalanan lancar. Menjelang musim perayaan, ramai berpusu-pusu ke pusat servis kereta dan tidak kurang juga ada yang menempah kereta sewa untuk pulang beraya. Perkara itu antara yang tersenarai dalam perbelanjaan meraihkan Lebaran, lebih-lebih lagi bagi perjalanan jauh balik kampung. Tinjauan kru kami di ibu kota pada minggu terakhir Ramadan mendapati rata-rata masyarakat memilih untuk menggunakan kereta sendiri untuk pulang beraya berbanding menyewa kenderaan. Begitupun kebanyakan yang menyewa membabitkan mereka yang mempunyai keluarga besar untuk perjalanan lebih selesa. Better kita servis lah kereta kita tu, sebab kita nak pakai lama kan nak pergi bawa pergi kerja ke apa semua kan. So better lah kita servis lah. Servis kereta lebih selamat lah daripada sewa kereta. Sebab sewa kereta kita pun tak tahu kondisi kereta tu macam mana. Sebab saya ada kereta sendiri, cumanya kereta saya ruang agak kecil, jadi saya memerlukan space yang besar lah untuk bawa family saya. Mengulas mengenai kos, ada yang tidak dapat mengelak peningkatan harga luar biasa. Namun tinjauan pada musim perayaan kali ini mendapati orang ramai mempunyai banyak pilihan dengan pelbagai promosi rahmah ditawarkan. Boleh kata di musim perayaan ni tak ada ketara sangat. Okay? So tayar pun boleh kata bulan raya ni tak ada naik lah. Cuma sebelum-sebelum ni memang ada naik lah. Okay? Untuk minyak pun dia dah sebab dah naik dah sebelum ni. So memang tak ada kenaikan lah. Kita dekat sini kita tidak ada kenaikan harga. Maksudnya harga sehari 200, waktu perayaan pun tetap 200. Cumanya kita dekat sini kita buat penetapan minimum bilangan hari. Jadi untuk raya ni kita ada buatkan 5 hari ke 7 hari.
bertemu kembali. Ketika ramai sudah berada dalam perjalanan balik kampung bagi menyambut Syawal, petugas barisan hadapan tetap akur menunaikan tanggungjawab diamanahkan demi kesejahteraan dan keselamatan rakyat jelata. Namun ia bukan alasan untuk bersedih. Misalnya anggota bomba dan penyelamat Jalan Perak di Pulau Pinang mewujudkan suasana Aidilfitri dengan pembakaran lemang secara gotong royong. Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak di Jelutong antara balai yang paling sibuk di negeri ini berdasarkan bilangan panggilan kecemasan tinggi yang diterima. Secara tidak langsung, ia bermakna anggotanya hanya berpeluang balik kampung untuk berhari raya bersama keluarga 3 atau 4 tahun sekali. Bagaimanapun mereka memilih untuk meraihkan kedatangan Syawal bersama rakan sekerja dengan penjualan lemang di luar Balai Bomba. Anggota yang tamat tugas menyediakan bahan di kuartus pada waktu pagi dan mengambil giliran untuk membakar lemang bermula jam 2 petang. Istimewanya, lemang bomba Jalan Perak ini ialah penggunaan daun leret yang memberi kelazatan berlainan berbanding daun pisang. Anggota bomba yang berada di dalam ni banyaknya majoriti daripada negara, banyak daripada negeri-negeri luar. Jadi dia bila datangnya raya, suasana lemang tu tak ada kat sini. Jadi setiap jalan ni kami tengok memang kosong, tak ada dengan juadah lemang atau jualan lemang. Jadi kami pun dengan terdetik, apa kata kalau kita wujudkan lemang abang bomba kat sini. Yang mana yang tak dapat balik kampung, maklumlah bila bekerja sebagai anggota bomba ni bukanlah kita bekerja ni untuk bercuti. Jadi bila tak dapat bercuti raya ni, sedikit sebanyak bagilah terubat rindu pada suasana hari raya tu dengan adanya lemang. Rasanya sedih lah. Sebab saya tiap-tiap tahun duduk balai bersama dengan mereka tu boleh rasa lah bila mendengar azan raya, takbir raya tu kita boleh rasa mereka punya kesedihan tu meninggalkan keluarga yang jauh, berkampung yang jauh, tinggal mak bapak, keluarga semua tu kita boleh rasa lah. Tapi kita sebagai kawan-kawan yang bekerja sekali, kita bagi support, moral support lah. Masa buat aktiviti ni dia rasa macam suasana kampung jugalah. Tak kita sunyi, tak rasa sunyi. Dengan kawan-kawan sini kita happy. Hasil aktiviti yang dilakukan sejak tahun 2015 ini, mereka mampu menjual sehingga 550 batang lemang dalam tempoh 3 atau 4 hari. Lemang yang siap dimasak diagih kepada anggota pada waktu berbuka puasa dan juga sebagai juadah pagi raya. Selain melepaskan rindu keluarga dengan bergotong royong bersama rakan-rakan, penjualan lemang juga memberi pendapatan tambahan kepada mereka. Hari Raya Aidilfitri, pastinya ramai yang mencari kuih raya setiap kali berkunjung ke rumah sanak saudara. Antara kuih raya yang menjadi tumpuan pembeli sudah tentu kuih tat nenas. Walaupun enak dimakan dengan rasa masam dan manis isi jam nenas, ada juga di antara pembeli yang kurang berminat dengan inti tat nenas ini. Tampil dengan kelainan kuih tat nenas tanpa inti, air tangan usahawan muda Aida Balkis Zafrul Azmi raih perhatian di media sosial tentang keunikan kuih tat kosong yang kini kian meningkat permintaannya, terutama apabila tiba bulan Syawal. Sebut sahaja tat nenas, terus terbayang keenakan isi jam nenas yang manis dan cair di mulut bila dimakan. Lazimnya tat nenas ini popular, terutama pada musim perayaan Aidilfitri. Pada kebiasaannya, tat nenas diperbuat menggunakan tepung adunan yang tawar kerana intinya sudah manis. Aida Balkis Zafrul Azmi mencuba nasib dengan menjual tat nenas tanpa inti selepas mendapat permintaan dari salah seorang pelanggannya yang kurang gemar memakan tat nenas dengan intinya. Sebenarnya tak ada intinya, ada customer yang request. Dia cakap dengan kita dia nak tat kosong je. So kita buatlah. Then tu yang jadi tak ada inti tu. Rasanya sebab dia tepung saja kot. Dia lain daripada lain. Lain dengan tat nenas kan kita selalu nampak. Tat nenas, tat Cadbury, semua tu kita selalu ada. So tak ada inti ni dia macam lain lah. So ramai juga orang yang tak suka makan inti nenas tu. Orang suka makan tat kosong, tepung je. Sebelum ini, Aida hanya menerima pesanan tat berintikan jam nenas dan coklat sahaja. Namun dengan resepi turun-temurun ini, dia hadir dengan kelainan tat nenas tanpa inti ini dan berjaya menambat hati pelanggannya. Ada yang mempertikaikan kemanisan tatnya kerana tiada inti, tetapi dengan menitik beratkan penggunaan bahan premium dalam resepinya, ia dapat menghasilkan tepung tat yang berlemak dan sedap dimakan walaupun tanpa inti. Semenjak kuihnya meraih perhatian di laman media sosial, permintaan tat nenas tanpa inti buatannya meningkat bak pisang goreng panas. Tambah Aida, jualannya boleh mencecah sehingga 20 balang sehari, malah lebih tinggi jika tiba musim perayaan Aidilfitri. Ada di antara pelanggannya yang sudah membuat tempahan sebelum bulan puasa lagi.
Selalunya kan orang akan cari tak nenas kan, itu usual lah. Tapi bila kita letak tak diinti dekat atas meja tu, seorang macam pasal ni tak diinti lah, seorang makan yang tu. So macam sekarang ni pun order tak diinti sebab yang itu yang orang cari dulu. Melihat tak nenas tanpa inti kini semakin menjadi pilihan di hati pelanggan. Permintaan kuih ini juga turut meningkat walaupun bukan pada musim perayaan. Tak nenas tanpa inti yang dijualnya secara dalam talian laris terjual setiap hari. Aida yang menjadikan jualan tak nenas sebagai pekerjaan sepenuh masanya terharu dengan sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Bina rumah menggunakan plastik sampah yang dikitar semula. Itu yang dilakukan seorang aktivis alam sekitar, Gary Ben Shagib, yang membangunkan rumah kecil berukuran 12 meter persegi menggunakan 35,000 beg plastik yang dikutip dari sungai yang tercemar di Bali, Indonesia. Sejak 2 bulan lalu, Ben Shagib, warga Perancis, tinggal di rumah kecil yang dibina sepenuhnya daripada plastik ini. Welcome guys to my recycled tiny home, all made from 35,000 plastic bags. On the outside, you've seen the plastics, but really in the interior, we're living in a 12-meter squared tiny living, fully equipped with a king-size bed, a kitchen, and a full-on bathroom. I decided that, why not recycle the plastics that we're collecting from the rivers and really show what we can do with it. So this has been a personal project, but really experiments that we can really make amazing things out of trash. Tambahnya, semua perabot termasuk katil dan kabinet dapur juga diperbuat daripada cawan dan straw plastik. Aktivis berusia 28 tahun ini memulakan pergerakan Sungai Watch bertujuan membersihkan sungai yang tersumbat, pantai dan tapak pembuangan sampah haram di sekitar Bali dan Jawa sejak 2 tahun lalu dalam usaha menghalang sampah daripada masuk ke laut. Menurut Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan, Pulau Peranginan Indonesia merekodkan kira-kira 915,000 tan sampah dibuang pada tahun 2021 sahaja, dengan majoriti sisa itu datang daripada isi rumah dan perniagaan. Sempena sambutan Global 100 Tahun Disney, sebuah pameran multimedia terbesar diadakan di Munich, Jerman. 10 galeri bertemakan imajinatif dengan cerita yang menyentuh hati, pemasangan interaktif yang unik dan menarik akan membawa pelawat dalam perjalanan melalui 100 tahun The Walt Disney Company. It's for people who are deep fans of Disney, who already know a great deal about Disney, and also for people who don't know so much about Disney. And I want all of them to come to understand and to learn more about Disney if that's what they choose to do. Arkib Walt Disney turut membuka peti khazanahnya dengan mempamerkan ratusan objek luar biasa, termasuk lebih 250 karya seni asli dan artifak, pakaian serta memorabilia lain yang jarang dilihat. Munich adalah lokasi pertama dalam jelajah pameran itu di Eropah. Kami, warga Prasekolah SK Seberang Ramai, ingin mengucapkan bahang kemeriahan Hari Raya Aidilfitri kian terasa dan pastinya sudah ramai yang berada di kampung halaman dengan kehadiran hari Lebaran itu esok. Namun tidak bagi pasukan hoki wanita negara, skuad kebangsaan kini berada di Jiangsu, China untuk persiapan kesukan SEA Kemboja 2023. Demi mempertahankan pingat emas yang diraih di Sukan SEA edisi Kuala Lumpur 2017 lalu, skuad Malaysian Tigers menyertai kejohanan jemputan wanita antarabangsa di China yang bermula sejak 17 hingga 26 April ini. Justru mereka terpaksa melupakan sambutan Hari Raya di pangkuan keluarga. Bagi pemain senior yang pernah mengalami situasi ini, giliran mereka untuk berkongsi pengalaman dengan pemain muda yang pastinya sedih kali pertama beraya di perantauan. Raya di China ni yang kali keempat lah yang saya beraya di luar, di perantauan. So mostly dia punya feeling tu of course sedih. Tapi sebab kita punya lebih penting kepada preparation kita untuk SEA Games, so kita kena terpaksalah korbankan benda tu. Skuad hoki wanita negara akan bermain dalam 8 perlawanan dan dijadual beraksi untuk perlawanan kelima pada petang hari raya pertama esok.
Untuk merasai suasana perayaan, mereka juga tidak ketinggalan membawa beberapa keperluan untuk menyambut hari raya secara sederhana. Kami lebih fokus kepada persiapan tim untuk pertandingan. Kerana di sini kami melalui 8 game orang kata secara berturut-turut. Jadi dari segi persiapan hari raya tu memang kita ada pesan kepada player untuk bawa baju raya dan sedikit kuih raya lah. Pertandingan saya tak boleh tinggal. Of course saya akan bawa semprit, bawa kuih batang muruk. Memang tak boleh tinggal kan. So kita kena ada rasa lah kan kat luar negara macam tu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Pasukan sorak Malaysia Youth All Girl berjaya mengharumkan nama negara dengan memperoleh tempat ke-6 daripada 12 pasukan sorak dalam pertandingan ICU Cheerleading akhir peringkat dunia. Persatuan Sorak dan Daftar Malaysia CHAM berkata, pasukan negara telah menunjukkan bakat dan dedikasi yang luar biasa dalam pertandingan di peringkat antarabangsa. Pencapaian itu juga merupakan bukti kerja keras, keazaman dan kemahiran luar biasa setiap ahli pasukan selain bimbingan serta sokongan yang diterima sepanjang perjalanan mereka. Namun demikian, persaingan dihadapi menentang pasukan sorak paling berbakat di dunia adalah sangat sukar. Walau bagaimanapun, pasukan Malaysia Youth All Girl menyahut cabaran itu dan menyampaikan persembahan cemerlang dengan mempamerkan semangat kesukanan jitu. Pasukan ini juga telah membawa kebanggaan dan keiktirafan kepada negara dan membuktikan bahawa dengan kerja keras, semangat dan kerja berpasukan, semua impian boleh dicapai. Kepada remaja yang ingin mengembangkan bakat mereka, khasnya dalam sukan bola sepak, mungkin ini antara mediumnya. Bola Bros dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia, PBMM, buat julung kalinya melancarkan satu program pencarian bakat bola sepak elit. Program yang dikenali sebagai The Showcase Kuala Lumpur itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 5 Jun depan. Seorang peserta terbaik program akan dipilih dan diterbangkan ke Madrid, Sepanyol pada 24 hingga 30 Julai depan. Ia sebagai laluan bagi menyertai program seterusnya, The Showcase Madrid, program pencarian pemain bola sepak terbesar di dunia. Di evaluations tu ada dalam kelas, ada di padang, kita ada session dalam kelas juga, and then kita ada session match, internal match between the players. So kriteria tu saya rasa mencukupilah selama 4 hari tu. Worth lah datang. Program berkenaan hanya dibuka kepada peserta berusia 15 sehingga 23 tahun sahaja. Sambutan Aidilfitri di beberapa negara di Timur Tengah mengakhiri buletin didik. Saya Midi Saleh bagi pihak kru penerbitan, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, berhati-hati di jalan raya.